Pada video kali ini kita akan belajar tentang form. So kita akan belajar cara untuk kita scan objek yang kita nak melukis dan pecahkan dia kepada beberapa bahagian asas form ataupun asas bentuk, silinder, sfera dan lain-lain. Dan kita juga akan belajar perbezaan antara shape dan juga form untuk memudahkan proses melukis kita. So apa lagi? Jom kita belajar. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kali ini kita akan buat latihan sebab untuk 11 topik yang sebelum ni saya telah mengajar Photoshop daripada asas dan saya ada buat satu latihan iaitu latihan 1. Untuk video kali ni saya nak buat latihan 2 untuk kita praktiskan balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi saya mengambil contoh ataupun latihan lah. Saya mengambil latihan dalam bentuk kita nak buat lukisan yang basic menggunakan Adobe Photoshop. Jadi dalam video ni saya akan ajarkan dalam beberapa part of video. So saya pecahkan dalam beberapa part. So anda perlu tonton daripada part 1 hingga part-part yang seterusnya lah. Untuk anda tahu the whole flow macam mana kita nak buat satu lukisan yang asas dengan menggunakan kefahaman asas yang mudah bagi mereka yang especially bagi mereka yang lemah ataupun tak tahu nak melukis. Okay, jadi sebelum kita nak mulakan, saya nak bawa anda semua kepada asas yang penting dalam lukisan iaitu shape dan juga form. Okey. Shape dalam bahasa Melayu adalah rupa, form dalam bahasa Melayu adalah bentuk. Jadi jom kita lihat apakah beza kedua-dua ni. Kerana dengan memahami perbezaan kedua-dua istilah ni, dia akan membantu anda untuk membuat lukisan yang anda ingin lukis. Sama ada lukisan tersebut merupakan lukisan yang lebih ke arah flat drawing. Maksudnya flat drawing ni dia lebih pada shape lah. Ataupun lukisan anda tu lebih kepada volumetric ataupun drawing yang ada isi padu. So jenis lukisan yang ada isi padu ni dia lebih pada form lah, iaitu bentuk. Jadi saya ada bawakan contoh di sini. Jadi anda boleh lihat di sini kita ada shape. Okay? Apa yang saya tunjukkan sekarang ini adalah shape, iaitu bulatan. So anda lihat di sini ada beberapa bulatan dan kesemuanya adalah bulatan dalam kategori shape. Sebab apa dia shape? Sebab untuk makluman anda, shape ataupun rupa dia adalah istilah yang merujuk kepada lukisan yang tidak mempunyai isi padu. Okay, jika anda lihat bulatan ni, dia tidak mempunyai isi padu. Dia hanyalah sebuah ataupun satu bentuk circle ataupun bulatan yang sekali kita tengok, kita tahu dia seakan flat, nipis, dia tiada ketebalan. So kalau anda tengok yang bawah ni pun sama. Kalau anda klik, dia kelihatan nipis sebab satu, sebab angle dia ambil daripada pandangan depan. Okay? Itu yang menyebabkan dia nampak flat dah. Dan satu lagi sebab dia tidak menunjukkan ketebalan dalam lukisan ni. Okay? Kita tak nampak apa-apa ketebalan. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan shape ataupun rupa, iaitu lukisan yang dibuat kelihatan flat dan tiada ketebalan ataupun tiada isi padu. Okay? Jadi saya bawa satu lagi contoh shape. Okay? Untuk orang kata contoh real world lah yang ada di sekeliling kita. Okay, untuk objek real world yang ada di sekeliling kita, saya ambil contoh disk, okay, DVD. Okay, sekarang ni mungkin dah tak ada kot, saya tak sure. Ada lagi DVD tapi jarang kot digunakan. So DVD adalah satu contoh shape di ruang real life kita lah. Okay, contoh kalau anda tengok disk, anda tengok pada pandangan hadapan, dia kelihatan flat dan dia punya ketebalan tu kita boleh abaikan lah sebab yes, setiap objek yang memenuhi ruang real life kita ni dia mempunyai isi padu walaupun senipis kertas. Tetapi dalam lukisan, pada pandangan saya lah personally, objek yang seperti ini, kenipisan dia tu ataupun ketebalan dia tu boleh diabaikan dan dia boleh jatuh kepada kategori shape juga. Okay, walaupun isi padu dia ada mungkin dalam beberapa milimeter, okay? Milimeter, okay?
Dan kalau anda sengatkan contoh macam ni pun, ini of course dia nampak tebal sebab dia dah berlapis. Tapi kalau anda ambil satu disk, anda serongkan pandangan, still anda nampak dia nipis. Okay, ini contoh real world punya situation di macam mana kita nak mengenali shape sesuatu objek, okay? Ataupun nak mengenali objek ni dikategorikan sebagai shape ataupun form. Form nanti saya akan tunjukkan contoh yang lain. Okey, so jadi ini adalah kategori yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Di sini pun saya ada bawa satu lagi contoh lah. Tangan memegang disk dan kita nampak memang disk tu sangat nipis. So ini boleh dikatakan tiada ketebalan lah. Okey, boleh diabaikan lah ketebalan dia. Alright, so anda jelas shape di sini bermaksud sesuatu lukisan yang kita lihat je kita tahu dia tak mempunyai ketebalan. Alright. Okay, seterusnya kita ambil contoh yang berikutnya iaitu ball. Okay, ball ataupun bola. Mungkin anda akan confuse. Ada setengah orang bila saya tanya pun mereka akan cakap bola ni adalah shape. Okay, pada pandangan kasar dia, bila kita tengok bola memang dia nampak macam shape. Dia adalah bulat. Sama juga macam disk tadi kan. Kalau tengok balik disk ni. Contoh saya ambil yang tadi. Okay, dia bulat macam bola juga. Circle pun bulat macam bola. Tapi bezanya dengan bola ni, bola dia mempunyai isi padu. Kenapa dia dikatakan mempunyai isi padu? Sebab anda isi angin, anda pump bola tu dan angin itu mengembangkan bola dan dia mengambil ruang physical environment kita kan. So kalau tengok kat sini, kalau anda ambil pengukur ke apa, ambil lilitan dia dari sini ke sini, dia ada ketebalan. Dan kalau ambil daripada depan ke belakang, dia pun ada ketebalan. Ambil ukuran daripada atas ke bawah pun ada ketebalan. Okay. Disebabkan dia mempunyai isi padu ataupun ketebalan, bola ni tak dimasukkan dalam kategori apa tadi? Shape lah. Okay. Shape tadi dia flat. Okay. Kalau form, dia mempunyai ketebalan ataupun dia mempunyai isi padu. Jadi bola di sini bukan shape, dia adalah isi padu. Okey. Okay, kalau anda tak boleh nampak, saya akan bagi contoh macam mana bola ni punya orang kata X-ray lah, dia punya X-ray. Okay? Kita try X-ray bola ni. Kalau kita X-ray bola, dia punya rupa dia sebenarnya macam ni. Okay, kalau anda lihat, bola dia sebenarnya bukan nipis, dia mempunyai isi padu. Nampak tak dekat sini? So ibarat macam anda ambil getah, anda lilitkan getah tu melintang dan anda lepas dah habis sampai ke bawah, anda lilit pula getah tu menegak. Macam ni. So anda akan dapati dia sebenarnya memenuhi ruang dan dia mempunyai ketebalan. Right? Sama juga kalau anda pusing-pusingkan bola tu pun atas bawah dia macam tu juga. So ini yang dikatakan form ataupun dalam istilah bahasa Melayu dia bentuk. Okey, so anda jelas bentuk dengan shape dia berbeza. Okey, saya ambil satu lagi contoh iaitu bentuk lain pula. Okey, kali ini kita ambil bentuk empat segi. Okey, empat segi kalau dia dalam kategori shape yang orang kata nipis, anda boleh ambil contoh real world adalah kad lah, contoh kad troop ni kan. So dia memang berbentuk empat segi, tetapi dia punya ketebalan tu sangat kita boleh kira tutup mata lah. Dia macam tak ada ketebalan. Okay. So dalam kategori apa? So kad adalah dalam kategori shape. Sebab dia flat, dia tak ada ketebalan. Okay, saya ambil contoh lagi yang macam kad iaitu berbentuk empat segi. Cuma kali ni saya ambil kotak. Okay, kotak ni anda mungkin confuse macam bola tadi. Mungkin anda kata kotak ni juga adalah shape. Sebenarnya tidak. Sebab kalau anda lihat, kotak ni dia memenuhi ruang. Dia mempunyai ketebalan. Nampak tak? Dia mempunyai ketebalan. Jadi, kotak ni dipanggil sebagai form. Okay? Form. Alright. Okay, satu lagi saya ambil contoh tiga segi pula. Tiga segi kalau dalam kategori shape ataupun rupa, dia lebih kurang macam ni. Macam kita belajar zaman sekolah dulu, kita buat shape yang flat je macam ni. So, ini bukan form, ini adalah shape. So, apakah bentuk ataupun form bagi kategori tiga segi? Jawapan dia adalah piramid. Okay?
So piramid contoh macam anda tengok dekat piramid Giza. Giza, okey, Giza. So piramid ni bukanlah dikategorikan sebagai shape sebab dia mempunyai ketebalan. Kalau anda boleh tengok dekat sini, dia punya orang kata apa, X-ray version of pyramid. Dia ada ketebalan, dia ada kedalaman dan dia ada isi padu juga. Jadi piramid adalah form, bukan shape. Walaupun dia dengan triangle nampak macam sama, tapi perbezaan dia adalah antara shape dan juga form. Okay, jadi saya nak patah balik dekat sini untuk anda lebih faham. Jadi kalau bulatan yang dalam kategori shape, kita panggil dia dalam bahasa Inggeris apa? Circle kan? Circle lah. Kalau dia bola, dia dipanggil sfera. Okay? Dua-dua bulat. Dua-dua pun bulat juga. Tapi satu adalah sfera, satu adalah circle. Bila kita cakap circle, kita tahu, oh, circle dia bukan form sebab dia flat. Kalau kita sebut sfera, oh, kita tahu dia bola sebab dia ada ketebalan, dia ada isi padu. Sama juga macam bumi. Bumi kita ni macam, mungkin orang kata bulat kan, sebenarnya tak tepat. Kalau bulat maksudnya bumi kita tu bentuk bulat tapi flat, dia nipis. So salah lah. Jadi jawapan sebenarnya bumi adalah sfera. Okay? Tapi sebenarnya bumi bukan sfera tepat sebab dia agak melonjong di bahagian tengah. Kalau istilah sebenar dia geosfera. Okay? Geosfera. Tapi itu tak apalah, kita ambil kita ambil untuk memudahkan kefahaman, kita kata bumi itu pun sfera jugalah. Okay. Kemudian cut. Kalau cut untuk bahagian shape ataupun rupa, kita kategorikan dia atau kita panggilkan dia sebagai empat segi lah. Empat segi, right? Sebab dia flat. Tapi kalau di dalam bentuk form, dia adalah cube. Tapi pastikan dia punya panjang, tinggi, lebar dia sama lah, baru dia jadi cube. Kalau panjang dia tak sama, dia bukan cube lah. Dia mungkin kita panggil dia segi empat. Dia tak boleh segi empat saja, nanti dia akan jadi shape. Saya tak tahu apa istilah dia kalau dia panjang tak sama. Tapi kalau dia sama, dia dikira cube. Kalau tak sama, dia panggil empat segi. Okay. Okay, seterusnya istilah untuk segitiga untuk shape. Kalau di dalam bentuk form adalah piramid. Okay, anda jelas yang ni sebab nanti bila kita nak melukis, anda akan lebih faham apa yang anda buat dan apakah tujuan anda. Adakah anda nak buat lukisan jenis shape ataupun lukisan jenis form. Okey, seterusnya saya nak bawa kepada analyzing of the form. Okey, saya ambil contoh masjid ni lah, Masjid Shah Alam yang cantik ni, yang besar juga. Okey, dalam kita nak membuat lukisan, okay, kalau anda ni memang jenis tak, orang kata rasa susah nak melukis kan. Saya faham ramai orang di luar sana mungkin dia tak dilahirkan boleh melukis, tapi saya nak cuba kongsikan lah. Saya nak tunjukkan cara macam mana anda semua juga boleh melukis sebenarnya. Basically, dia berkait dengan apa yang saya terangkan di awal tadi. Okay, berkaitan dengan sfera, cut, cube, apa semua ni. Sebab anda sebelum anda melukis, anda apabila melihat sesuatu objek, anda kena scan. Okay, anda kena scan. Anda jangan melihat objek yang anda nak lukis tu sebagai satu objek macam ni. Kerana anda akan rasa benda tu kompleks dan menyebabkan anda rasa susah. Tapi apa yang anda perlu buat sebelum anda melukis adalah anda kena scan setiap bahagian objek tu dan anda pecah-pecahkan dia kepada beberapa shape ataupun form mengikut apa tujuan lukisan anda. Kalau anda nak buat lukisan jenis flat, maka anda kena study dia punya shape lah. Tapi kalau anda nak buat lukisan yang ada isi padu, ada ketebalan, contohnya macam masjid ni, dia ada ketebalan, betul. Dia ada ketebalan, dia ada isi padu, nampak tak? Dia bukan flat, sekeping macam tu. Jadi untuk anda melukis masjid yang macam ni, anda kena scan dia punya form. Okay, maksud saya di sini adalah anda kena melihat contoh macam kubah dia ni. Bila anda tengok kubah, apakah bentuk, okay, bentuk asas kubah ni? Apakah bentuk asas? Okay, sekali kita tengok, kita tahu kubah ni adalah dia adalah separuh sfera. Okay, anda bayangkan tadi kita dah belajar bol ni sfera kan, dia bulatan yang penuh berisi padu. Dan kita tengok masjid ni, apakah bentuk asas yang terdekat
Kita tak boleh nak kata dia sfera sebab masjid ni dia ada bentuk dia yang apa orang kata, apa nak cakap, dia banyak bentuk lah sebenarnya, tapi sekali tengok kita boleh tahu dia adalah separuh sfera. Contohnya daripada sini kan sampai sini dia ada separuh sfera, tapi dia punya menara. Okey, untuk menara dia, anda mungkin rasa macam susahnya nak lukis kan, tapi kalau anda pecahkan dia atau anda scan dia punya bentuk asas dia, nanti anda akan mudah untuk melukis. So jadi apabila anda scan, anda akan dapati menara ni sebenarnya adalah, bentuk asas dia adalah silinder macam ni. Dia adalah silinder. Okay? Kalau anda tengok kat sini, silinder bentuk dia macam ni lah. Dia memanjang macam tu kan. Dia memanjang dari isi padu juga. Dia ada ketebalan dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan juga ketebalan daripada bawah ke atas. So sama dengan menara. Jadi anda kena simplify kan, anda kena lihat objek yang anda nak lukis tu dalam bentuk yang simple. Daripada sini ke sini silinder. Daripada sini ke sini juga silinder. Okey, dia punya pecahan menara ni pun dipecah pada 3 bahagian. Ketiga-tiganya adalah silinder. Yang atas ni pun silinder, dan atas ni kalau anda tengok, sekali tengok anda boleh scan, anda boleh dapat tahu dia adalah sama ada piramid ataupun satu lagi lupa saya nak beritahu, cone. Okey, kita ada satu lagi bentuk asas iaitu cone, nanti saya tunjukkan. So anda lihat sekali imbas anda boleh tahu ini adalah cone bentuk asas dia. Okay, kita pergi kepada bahagian badan utama dia pula. Okay, badan masjid ni iaitu di bahagian sini. Okey, untuk bahagian sini anda boleh lihat daripada atap dia ni. Sekali saya tengok, saya boleh terus nampak ianya adalah piramid. Kenapa saya cakap piramid? Kerana dia adalah piramid yang telah dipotong separuh. Okay. Sebab piramid tadi dia macam ni kan, kalau anda tengok. Piramid dia sampai atas macam tu, tajam. Tapi masjid ni, anda bayangkan dia sebenarnya sampai atas tajam tu, tapi telah dipotong oleh kubah yang separuh sfera. Okay, kubah ni tadi kita cakap separuh sfera. Jadi kita boleh tahu ini adalah separuh piramid. Okay, anda dah dapat dah. Okay, kemudian kita tengok bahagian, saya zoom sikit. Tengok bahagian body dia. Body dia sampai daripada sini sampai bawah. Anda boleh bayangkanlah, mungkin that's why saya cakap kita kena scan. Kadang-kadang kita kena ada macam power Superman tu kan. Superman kalau tengok dinding boleh tembus kan. So lebih kurang macam itulah. Anda kena tembuskan pandangan anda. So anda boleh agak dia punya baseline tu dekat sini. So naik atas kat sini. So itulah dinding bahagian depan, dinding bahagian tepi. So anda abaikan yang depan ni. Anda scan dan anda akan dapati body dia ni adalah cube. Not exactly cube lah sebab dia tak sama panjang dan tinggi lebar kan. Tapi boleh kata cube lah. Okay, senang kata cube. Yang ini tadi. Yang di sini tadi. Ni. Cuma dia cube yang mungkin dah dipotong separuh sebab dia nampak macam dia sepatutnya kalau cube di atas sampai atas ni. Okay, daripada bawah ni sampai atas. Sini baru cube. Dan sini. Tapi kita tengok sini. Ini adalah cube yang telah dibelah dua lah. So macam ni anda kena scan sebelum anda melukis. So nanti untuk video akan datang yang next part saya akan tunjukkan apa kaitannya scanning ni dengan apa yang kita nak lukis nanti. Okay. Alright, seterusnya dia punya laluan berbumbung ni anda boleh scan lah. So mungkin ni adalah cube juga. Okay, cube yang telah dipanjangkan ataupun di stretch kan, bagi memanjang ke atas, memanjang ke belakang. Sama juga. Ni pun cube, dia punya bahagian depan yang terkeluar ni, cube. Alright, dan yang lain-lain saya rasa tak ada apa dah. Okay, jadi untuk wrap up part 1 ni, kita tengok balik apa itu shape dan apa itu form. Okay, shape adalah, anda lihat di sini saya besarkan sikit. Macam tu. Alright. So shape adalah rupa, okay, iaitu rupa ataupun macam bukan bentuk, rupa ataupun pattern, bukan pattern, lukisan lah, saya gunakan perkataan lukisan lukisan yang flat sahaja. Basically dia daripada pandangan depan, contoh macam bulat kan, dia tak ada kedalaman, tak ada ketebalan. Triangle, segitiga, square, okay, 4 segi sama dan lain-lain. Okay, walaupun anda lihat dia
ada bentuk lain, contoh macam love kan, tapi dia still dalam kategori shape sebab dia tak ada ketebalan. So ini semua adalah kategori shape. Okey. So kemudian kita tengok apa itu form. So anda boleh lihat kat sini form dia ada ketebalan. So form dia ada ketebalan. Contoh anda lihat sekali cone. Ni cone tadi. Cone ni macam anda lihat dekat jalan raya kan. Ada orang letak cone. So cone ni adalah form. So anda jangan confuse, dia bukan segitiga. Segitiga macam ni adalah shape. Okay, kalau dia tak ada ketebalan, dia flat macam ni, kita panggil dia triangle je. Tapi kalau dia ada ketebalan dan dia punya tapak tu sebenarnya cone ni tapak dia adalah bulat. Okay, bulat. Kemudian bulat tu dia mengecil naik atas, jadilah bentuk cone. Okay, sfera. Okay, sfera. Kemudian kita ada cylinder. Kita ada cube dan kita ada ni saya tak pasti. Kalau saya salah betulkan. Mungkin ini adalah prisma kan? Bukan saya tak ingat. Tapi kalau anda tengok kat sini dia ada ketebalan, ada ketinggian juga. So semua benda-benda yang ada ketebalan ni dimasukkan dalam kategori form. Okay. So untuk part 1 ni saya harap anda faham apa beza antara shape dengan form. So that bila saya melukis, saya ajar anda melukis di video akan datang akan lebih mudah lah. Jadi kali ini saya akan tunjukkan satu objek iaitu botol kaca ni. Jadi kita menggunakan apa yang telah kita pelajari daripada part 2 tadi. Kita cuba analyze apa yang kita nampak pada botol ini. Jadi pada first part ni, di bahagian badan dia, kita boleh katakan dia adalah silinder. Okay, silinder daripada sini kalau daripada sini ke sini silinder. Kemudian separuh body dia ni yang atas ni adalah separuh sfera. Okey. Kemudian dia punya, kita panggil ni apa, leher dia lah, leher dia silinder. Okey. Kemudian dia punya apa ni panggil, kepala dia ataupun cap. Sekali tengok adalah donut. Pun ada juga form. Ini kita bercakap tentang form anda kena faham sebab objek ni sekali tengok dia bukan flat. Jadi anda kena tahu dulu objek yang anda nak lukis tu dia nampak flat ke ataupun 3D. Kalau dia 3D maksudnya, yalah 3D ni maksudnya dia berisi padu, dia memenuhi ruang, dia ada kedalaman, ketebalan macam tu. Jadi gambar ni sebenarnya dia lebih kepada form. That's why saya menggunakan form punya apa ni orang kata istilah lah. Contoh macam ni donut kan, silinder. Walaupun saya nampak ni macam bulat, saya tak kata dia bulat. Sebab apa tak kata dia bulat? Sebab dia ada ketebalan. Okay, nampak tak? Dari sini ke sini dia ada ketebalan. So that's why dia adalah form ataupun bentuk. Okay, daripada sini ke sini dia adalah silinder. Bawah ni dia sebenarnya macam kubah sebenarnya. Okay, kalau tengok daripada separuh, daripada area sini sampai ke leher dia ni sebenarnya dia adalah nampak macam kubah kan. So dia adalah separuh sfera. Kemudian baki dia yang bawah of course dia silinder lah, silinder yang tebal. Okay, saya tak ada buat dia punya garis scanning dia. So saya akan tunjukkan garis scanning pada objek yang seterusnya iaitu bus ni. Okay, untuk bus ni saya ada buat dia punya garis yang saya sendiri study. Macam ni saya nak identify, nak kenal pasti form pada bus ini. Okay, bus ini kalau anda tengok, sekali anda scan saja anda terus boleh dapat tahu dia punya body adalah cube lah, cube yang dipanjangkan. Contoh saya buka apa yang saya buat. Sini saya ada body, okey. Anda boleh lihat ni saya lukis sendiri. Saya study, okey. Bentuk asas untuk bus ni macam saya cakap dalam video dalam sebelum ni saya cakap kalau kita nak melukis sesuatu objek kita kena simplekan objek yang kompleks tu kepada bentuk yang asas, bentuk yang asas. Contoh kalau tengok bus, kita tahu dia body dia cube yang dipanjangkan ke belakang. Okay. Kalau tengok tayar, anda rasa apa dia punya bentuk asas dia? Tayar depan kiri ni. Okay, tayar depan kiri adalah silinder, okey. Silinder. Cuma dia silinder yang dibaringkan. Anda bayangkan silinder yang dibaringkan. Okay, contoh macam tadi. Ini silinder yang berdiri kan. So, anda bayangkan silinder tu dibaringkan, melintang.
So anda dapatlah macam ni. Kemudian anda kena macam penyetkan dia. Okay? Penyetkan silinder tu jadi dapatlah tayar. Sama juga tayar belakang kiri pun silinder juga. Silinder yang dibaringkan dan dipenyetkan. Kemudian kita ada tayar depan kanan sama juga. Okay, sama je. Dan kalau anda tengok garis-garis putus tu adalah garis-garis scanning X-ray saya lah. Macam saya cakap tadi. Bila kita nak scan objek tu kita kena ada macam power Superman tu kan. Kena tembus, tengok tembus. So dia ni sebenarnya garisan yang belakang. Maksudnya ni permukaan tayar yang belakang lah. That's why saya buat putus-putus tu. Saya harap anda boleh visualize. Okay, kemudian kita ada satu lagi tayar belakang kanan. Okay, anda tengok kat sini. Pun silinder juga. So basically sama je. Kalau anda nak identify, anda nak buat lagi, nak study lagi. Depan ni kita ada. Mungkin depan ni kita boleh nampak dia apa bentuk asas yang terdekat. So mungkin cube juga. Tapi cube yang yang depan ni dia punya macam hidung dia ni. Dia sebenarnya adalah cube tapi cube yang telah sengit pada bahagian atas. Maksudnya cube punya surface yang atas tu dia menurun. Tapi nak katanya kalau hampir dia punya bentuk asas tu hampir kepada apa? Pada saya nampak dia lebih hampir kepada cube. Alright? So itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya nak tunjuk adalah kereta. Ni kita pergi kepada level yang tinggi sikit supaya anda faham macam mana anda nak tengok sesuatu objek yang kompleks kepada bentuk yang asas supaya bila anda melukis nanti anda ada direction. Okay, anda ada direction. Okay, untuk kereta klasik ni kita ada dia punya tapak dulu lah. Saya scan, first saya lihat, saya nampak tapak dia ni. Macam bayang dia ni, saya nampak macam okey, ini bukan form Anda semua kena tengok ini bukan form. Sebab apa bukan form? Sebab bayang-bayang adalah flat. Dia tak ada kedalaman kan. So inilah yang dipanggilkan, ini yang dipanggil sebagai shape. Tapi shape yang telah dibaringkan lah. Kalau macam saya cakap tadi kan saya cakap flat. Shape ni dia kena flat kan. Biasa pandangan depan. Itu secara asas lah kalau nak bagi anda faham. Tapi shape juga dia boleh merujuk ataupun dia boleh wujud dalam ruang real life tapi dia wujud dalam bentuk dia nipis. Macam contoh CD tadi kan yang saya tunjuk DVD ni. Kalau anda tengok sekejap. Okey, dia boleh muncul juga dalam dunia realiti kita. Nampak tak? Tangan ni real tapi dia nipis ataupun ketebalan dia tu boleh diabaikan. So sama juga dalam case ni. Tapak dia bukan form, dia adalah shape. Kemudian kita ada cermin belakang. Cermin belakang anda lihat. Okay, cermin belakang bila saya scan, saya nampak dia sebagai lebih kepada dia cube. Okay, cube. Anda bayangkan cube yang dipanjangkan. Kemudian saya belah dua. Saya belah serong. Cube yang dipanjangkan. Kemudian saya belah dua. So dapatlah segitiga yang ada kedalaman macam ni. So ini form sebab dia ada kedalaman. Nampak tak? Cuma dia menirus semakin naik ke atas semakin menirus. Okay, ini cara anda scan. Okay, kemudian saya tengok lampu depan. Lampu depan dia ni, okay, anda tengok betul-betul. Saya pecahkan dia. Saya nak bagi saya orang kata apa nampak form dia. Of course lampu depan ni dia form yang terdekat adalah silinder yang dibaringkan juga. Kemudian lampu depan kiri sama juga silinder yang dibaringkan. Kenapa saya ambil sampai sini je? Sebab saya rasa lampu tu sampai kat situ je. Sebab nanti yang bahagian belakang ni saya nak ambil body dia pula. Saya nak analyse dia punya body sampai belakang. Okay. Terpulang kepada anda lah. Ikut anda analyse, anda scan objek tu macam mana. Dia tak ada, orang kata tak ada rule yang tertentu. Okay. Kemudian kita tayar depan. Okay, sama juga macam bus tadi. Silinder. Kan dah nampak So saya dah pecahkan kepada bentuk-bentuk asas supaya kita mudah nak faham apa yang kita lukis nanti. Tapi of course dalam video ni saya tak akan ajar anda lukis kereta. Jangan risau. Saya akan start dengan benda yang mudah-mudah terlebih dahulu. Untuk anda dapatkan dulu dia punya orang kata apa, tune. Okay, kemudian kita ada body atas. So body atas ni ini kereta klasik. So dia punya bonnet depan ni panjang. Jadi body dia sangat kecil je. So body dia saya tengok
pada pandangan saya dia adalah cube yang dipanjangkan. Okay? So dia adalah form juga. Kemudian cermin depan dia sama macam cermin belakang, cuma dia flip sahaja. Okay? Kalau cermin belakang tadi cube, separuh cube yang dipotong serong kan, ni dia potong serong depan pula. Tapi asal dia adalah cube. Okay, kemudian kita ada tayar belakang kanan, sama juga silinder, tayar belakang kiri. Kemudian kita ada tayar depan kiri. Dan itu saja kot. Kemudian kita ada body. So body adalah fully cube lah. Okay, cube yang dipanjangkan ke belakang. Okay. Anda bayangkan cube dipanjangkan ke belakang. Jadi saya dapatlah satu result. Macam ni saya study form kereta ni. Untuk saya dapatkan bentuk asas sebelum saya melukis. Right, so itu contoh yang keberapa tadi? 1, 2, 3. Dan contoh yang terakhir saya nak tunjuk kasut. So sebenarnya kasut, kalau anda nak melukis kasut ni, anda tengok je, saya rasa anda dah macam rasa susah betul. Okay, especially kepada mereka yang tak berapa boleh melukis, mungkin akan rasa susah lah. Tapi kalau anda boleh faham, anda boleh baca, anda boleh scan, dan anda ada vision Superman tu, okay, benda ni sebenarnya saya rasa lah, tak mustahil semua orang boleh dapat. Dengan syarat anda kena banyak buat exercise, anda study, kena tengok banyak benda, kan, anda kena study. Okay, saya cuba nampakkan form ni. Saya akan tunjukkan kepada anda result yang saya dapat. First adalah saya dapat dia punya bahagian kaki yang nak masuk ke kasut ni. Okay. Disebabkan bahagian ni adalah buku lali kita, so bahagian sini lebih kepada silinder. Ini yang saya nampak. Okay. Kemudian saya study lagi, bahagian bawah dia lebih kepada cube. Kemudian bahagian depan dia lebih kepada cube yang telah macam anda bayangkan, anda ambil pisau, anda potong cube tu. Macam itulah. Kemudian bahagian depan dia lebih kepada silinder yang dibaringkan, tapi silinder tu dibelah separuh. So saya dapatlah form dia macam ni. Kemudian saya kata silinder tadi tu bukan saya katalah, saya dapati silinder tu dia baring macam ikut level lantai. Tapi bila saya study balik, sebenarnya converse kasut punya bahagian depan ni dia macam mendongak sikit. Jadi apa saya buat, saya dongakkan, kemudian saya tukar dia dalam bentuk cube. Sebab saya nak senang untuk saya nampak dia punya dongakkan tu. Sebab kalau nak terus lukis macam ni, mendongak guna macam ni, susah. Okay, jadi apa saya buat macam ni dulu untuk saya dapatkan dia punya dongakkan tu. Alright, nanti saya akan tunjuk macam mana saya buat line-line ni pada video-video yang akan datang. So for now anda kena faham, anda tengok dulu workflow dia macam mana saya study, identify ataupun kenal pasti basic form pada objek sebelum kita melukis. Okay, seterusnya nak tunjuk bahagian tapak dia, of course cube juga. Okay, tapi separuh juga saya buat. Okay, separuh sampai sini je, belum sampai depan. Kemudian apa lagi? Okay, ni kejap. Okay, kemudian lidah dia. Okay, ingat tak? Bukan ingat apa. Perasan tak dekat sini ada dia punya lidah lah saya panggil. Kasut kan dia ada lidah. So lidah dia ni sebenarnya adalah, kalau anda tengok warna hijau ni, saya padam sekejap yang warna biru semua takut. Sekejap. Saya solokan dulu dia. Okay. So itu bentuk lidah. Okay, dia adalah sebenarnya bentuk silinder, separuh silinder. Okay. Itu sebenarnya separuh silinder. So kalau anda tengok, dia adalah separuh silinder. Kemudian saya nak on balik yang tadi, yang sini lah. Okay. Cuma yang situ saya tak buat lagi lah, dia punya bahagian bawah ni. Cuma anda boleh dapat the idea lah. Okay, saya padam yang ni. Okay. So ini bahagian depan, kalau dia tak mendongak, ini dia punya yang mendongak lah. Dan result dia saya akan tunjuk sekejap. Result dia onkan semua. Sekejap. Macam tu. Okay. So saya tambah yang bawah ni, form dia lebih kepada cube yang dipotong separuh kan, sebab saya nak nampakkan dia punya dongakkan tu. Okay, dongakkan tu. Okay, saya off. Okay, so anda lebih nampak. So ini adalah saya punya study.
berkenaan dengan basic form yang ada pada kasut Converse. So saya dah pecahkan kepada beberapa section. Depan ni ada 2, ke badan dia ni, bukan badan, main kaki tu ada 2, kuning dengan biru ni, tapak dia, lidah dan juga yang bahagian kaki. So kalau saya offkan gambar ni, anda boleh nampak tak? So inilah dia punya study of form yang saya dapat. Dan anda akan tahu, sekali tengok je anda tahu ini kasut sebenarnya ataupun kaki manusia. Okay. So kalau anda kenal pasti form dengan betul, sekali tengok je lukisan tu belum siap lagi, anda dah boleh agak dah apakah objek tersebut. So dengan memahami form dan shape ni, dia akan membantu anda untuk buat lukisan di masa akan datang. Anda jangan risau, saya ada satu teknik dan software yang saya gunakan untuk kita buat form ni, dan akan bantu anda untuk membuat lukisan dengan lebih mudah. Dan insyaAllah saya yakin teknik ni boleh membantu. Okey, untuk video kali ni saya akan tunjukkan lah. Kita akan applykan apa yang kita dah belajar dalam siri Photoshop melalui channel saya ni. Saya rasa kalau anda mengikuti daripada peringkat awal, daripada video pertama, sepatutnya anda dah mempunyai satu knowledge, pengetahuan tentang penggunaan software Adobe Photoshop dengan sangat baik. Setakat ni lah, okay. Sebenarnya jauh lagi perjalanan kita. Jadi saya akan teruskan bagaimana kita nak menggunakan segala tools yang kita dah belajar untuk kita analyze dan macam mana nak melukis. Okay. Ini untuk anda faham lah. Saya akan tunjukkan cara yang mudah. Sebenarnya dia ada beberapa cara. Cuma tak semua saya rasa sesuai untuk orang ataupun mereka yang ataupun anda yang baru nak bermula. Jadi kita ada satu background gambar botol tadi. Jadi cara kita nak scan adalah kita akan menggunakan sama ada brush. Okay, anda ada pilihan anda nak menggunakan brush, anda tambah layer, kemudian anda ambil brush di sini dan anda boleh naikkan anda punya smoothing, naikkan ketebalan, dan anda boleh, dan jangan lupa tukar pada brush yang ada hard rounded macam ni. Dan anda ambil color yang orang kata apa, yang kontra lah, supaya bila anda buat scanning line tu lebih nampak. So saya rasa mungkin biru kot. So sekejap biru, yes, biru. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak scan. Okay, first saya akan gunakan brush. Anda akan pilih lah mana yang anda rasa senang dan mudah. Satu cara adalah anda pakai brush, anda ambil dulu body dia yang separuh ni. Dia yang saya macam saya cakap sebelum ni, dia adalah silinder kan. Jadi dia sebenarnya dekat sini. So anda ambil, buat bulat macam tu pakai mouse. Ni saya tak pakai drawing tablet. So dia susah sikit lah kalau pakai manually, walaupun dah smoothing ni 100. So anda kena, tangan tu kena macam stable. Tapi tak apa, saya tunjuk dulu, nanti saya tunjuk cara yang lebih mudah dan tepat nak buat bulatan ni. Saya tunjuk dulu Kemudian saya buat macam ni, kita scan dulu dia punya bentuk asas. Macam tu, separuh je, sebab silinder kan, dia silinder. Saya nak bagi anda nampak, dan dia macam tu. Okey. So kalau anda nak buat garis putus-putus, bolehlah ambil eraser, tekan E ataupun eraser ni, besarkan. Dan boleh putus-putuskan dia macam tu. Ni kira nak menunjukkan line-line Superman tu lah. Kan saya cakap scanning kan, ni yang di bahagian belakang dia. Jadi kita buat putus-putus, adik kita tahu ni garis belah yang tak nampak. Okay, kemudian depan dia ni saya tukar, saya tambah lagi layer baru. Saya nak buat dia punya separuh silinder tu kan. So separuh silinder tu dia susah sikit. Anda boleh padam dulu yang ni. Okay, ambil warna kuning. Ambil brush, tekan B dekat keyboard B untuk brush. So anda tahu sini tadi kita habis kita punya silinder. Jadi anda buat dulu separuh silinder punya tapak tapak kan. Kalau bayangkan sfera tu belah dua, so dia punya tapak tu bulat, betul. So bulat. So anda ambil tengah dia. So anda bawa naik atas tengah dia. Kemudian anda sambung macam tu. Ataupun kalau anda boleh imagine, dia sebenarnya anda ambil garisan tengah macam tu, anda bawa dia naik atas macam tu.
Kemudian ini kira atas je lah, bahagian atas separuh silinder. Kemudian anda buat tapak dulu. Kalau anda jenis tak boleh nak imagine kan. Kemudian nak buat tapak, pecahkan kepada 4. Kemudian ni tarik je ke atas. Ni tarik ke atas. So ni tapak dia tadi kan. So ni tarik ke atas sebab dia garis lurus, so dia tak nampak lah. So sama juga macam tu. Okay, so ini anda boleh tekan eraser. Mungkin boleh buat garis putus-putus. Mungkin lah. Garis putus-putus separuh silinder ni. Separuh silinder. Ini pun sama. Mungkin boleh buat kat sini. Ni ada putus-putus. Macam tu. Supaya kita nampak dia punya scanning X-ray. So anda boleh, saya harap anda boleh nampak lah dia punya separuh silinder tu. Ni kira macam kubah lah. Anda bayangkan ni kubah. Right, so saya on balik yang biru. Jadi kita ada body dia tadi. Silinder. Kemudian separuh kubah. Okay, kemudian saya padam dua-dua ni. Bukan padam, saya hide. Saya tambah layer. Saya nak buat silinder yang dekat sini pula. Kalau anda bijak, anda smart, anda boleh pergi dekat layer body ni. Sebab dia silinder juga kan. Anda boleh reuse balik. So, anda tekan Ctrl J untuk anda copy layer yang sama. Kemudian anda ambil move tool. Bawa dia ke depan. Ctrl T di keyboard. Ctrl tambah dengan T. Ctrl T. Kemudian anda scale kan. Anda letak dia dekat leher ni. Okay, anda mungkin kata, oh dia nampak macam tak align dengan perspektif di sini. Tak apa. Cara dia kita boleh adjust, distortkan dia. Cara dia adalah tekan Ctrl, hold Ctrl di keyboard. Kemudian bawa mouse anda ke bucu ni. Okay, sampai mouse anda bertukar jadi arrow warna putih. Anda klik dan anda adjust. Nampak tak? Dia akan masuk. Sama juga. Sini pun anda tekan hold Ctrl di keyboard sambil drag. Macam tu. Kemudian anda boleh adjust lagi lah. Right? Mungkin boleh kecilkan macam tu. Kemudian tekan enter. Okay, so kita dah ada shape silinder. Sorry. Form. Okay, form silinder di situ. Okay, untuk yang okay, saya besarkan. Untuk donat ni, sebabkan donat dia ada curve tepi ni agak susah lah kita nak buat kan. So mungkin kita akan buat dia donat yang flat sahaja. So cara dia, saya tambah satu layer. Saya ambil brush. Ni saya buat kasar je. So mungkin dia tak smooth lah. So saya mungkin ambil colour warna merah. Kali ni. Saya akan trace dulu yang bahagian luar ni. Macam tu. Susah sikit pakai mouse. Tapi tak apa, saya akan tunjuk macam ni kita nak gunakan cara yang lebih tepat lepas ni. Okay, ni dia punya face dia dulu. Kemudian dia punya ketebalan. Ingat kalau form dia ada ketebalan. So macam tu. Right. Dan jadilah kita punya penutup dia. Jadi kalau saya onkan balik semua, anda akan dapati kita telah study botol ni punya basic form dia. Okay? Kita ada body dia silinder. Dia punya body atas ni adalah separuh sfera ataupun separuh kubah lah. Leher dia silinder dan kepala dia panggil apa, donut something. Okay? Dan itu cara yang rough. Okay? Dan tak kemas pun. Saya kalau pelajar buat macam ni, pelajar saya lah, kalau dia buat macam ni memang markah dia akan tolak banyak. Jadi sekarang saya akan tunjukkan, saya groupkan okay, untuk segala teknik grouping layer ni anda boleh tonton video saya yang sebelum ni. Saya dah ajar in detail saya nak groupkan apa semua. Okay, saya groupkan ini adalah rough scanning. Okay. Okay, daripada rough scanning ni saya nak buat satu lagi folder, nama dia detail scanning. Okay, detail scanning. Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat detail scanning. Maksudnya line dia tu kemas, cantik kan. So saya offkan yang rough scanning. Kita akan ulang balik daripada awal. So macam mana kita nak buat bulatan yang perfect, yang kemas. Caranya adalah kita akan menggunakan pen tool.
Okay, di dalam Photoshop kita ada satu tools yang dipanggil sebagai pen tools. So sebelum anda buat ataupun anda gunakan pen tools ni, anda kena tentukan dulu brush anda di sini. Okay, so pastikan brush anda di sini anda pilih hard rounded. Kemudian anda cuba try dulu tekan brush. Sekejap, lupa nak buat layer. So create new layer dulu dalam folder ni, dalam folder detail scanning ni. Kemudian anda buat sample of line yang anda nak buat kat sini lah. Okay, maksudnya kalau anda nanti kita nak buat line tu, kita akan gunakan sampel yang apa yang kita buat di sini. Ataupun inilah rupa brush yang kita akan dapat nanti. So anda test dulu. Kalau anda berpuas hati dan anda tekan Ctrl Z, anda pilihlah color apa yang anda nak. Saya biru tadi, kita start dengan biru. Okay, so ni biru yang kita akan dapat. Maksudnya lepas kita dah buat curve yang cantik tu, inilah dia punya hasilnya. Okay, ketebalan dia, warna dia. Jadi kalau anda berpuas hati, barulah anda pergi kepada pen. Kemudian anda klik pada paste ni. Paste. Kenapa tak paste dekat sebelah layer ni ada paste. So anda pergi dekat situ. Kemudian anda klik pen anda ni sekali. Klik dan bawa ke sini. Klik jangan hold. Klik sekali lepas. Bawa ke sini. Sekejap, tekan spacebar untuk move. Dan move, klik sekali lagi dan hold untuk anda adjust dia punya curve. Okay, nampak tak macam tu. Kemudian bila anda dah klik, anda jangan terus klik di sini tau. Sebab nanti nampak tak, dia akan ada isu curve dia tu kita tak boleh nak control. Jadi apa kita buat, kita matikan dulu. Anda tekan Ctrl Z. Kita matikan dulu dot yang kedua ni dengan tekan dan hold alternate di keyboard. Tekan alternate dan hold. Nanti anda punya pen tu akan keluar ikon V terbalik tu. Anda klik pada situ. So dia akan matikan handle yang dekat sini. So that bila anda klik dekat sini untuk buat next line lebih mudah. Anda punya curve tu akan mudah dikawal. Kemudian anda matikan alternate, anda tekan alternate dan hold and then klik. Kemudian kita nak sambung kan, kita nak sambung buat dia punya scanning yang bahagian belah yang tak nampak ni. So anda mungkin boleh jadikan ini sebagai point reference. So anda klik kat sini. So anda anggarkanlah ketebalan botol ni mungkin kalau sini separuh. So dia mungkin dekat sini lah. Anggaran saya dekat sini. Klik dan tarik macam tu. Right. Okay, kalau anda tak dapat curve yang anda nak, anda boleh tekan Ctrl Z dan anda mungkin boleh start dekat sini. Okay. Klik kat situ. Macam tu. Atau mungkin boleh lebih sikit. Macam tu. Okay, ikut anda punya kehendak lah mana yang anda rasa sesuai dan tepat. Saya rasa mungkin lebih sini sikit kot. Kadang-kadang susah. Dia kena try and error. Kadang mungkin kat sini. Ataupun mungkin kat sini lah kot saya rasa. Okay, contohnya kat situ. Kemudian saya matikan. Dan mungkin saya boleh terus tutup dia. Okay. Saya tutup dia mungkin kat situ. Macam tu. Right. Okay, katalah anda dah settle. Dah buat cantik kan. Dah trace dia punya pen tu. Anda pergi dekat bahagian paste ni tadi. Anda tekan. Ada bahagian bawah ni. Fill paste with stroke paste with brush. Ingat tak tadi kita dah set brush kita berapa ketebalan apa semua kan. Color apa. So that's why kita kena buat tu first. Sebelum kita klik pada butang yang bahagian paste ni. Ada dua bulat ni. Anda ambil yang kedua ni. So bila anda ambil yang kedua ni, dia akan create dia punya brush tadi. Cuma brush saya ni dia ada pressure effects. Dia ada pressure effect sebab saya rasa sebelum ni saya ada tick dia punya. Contohnya saya keluar sekarang. Contoh macam ni. Right. Kalau saya bawa keluar saya punya ni, apa tak? Brush saya ni. Dia tak sama tebal. Dia macam menirus, menebal, kemudian menirus. Okay, ini sebenarnya ada setting dia dekat satu tempat. So, saya akan tunjukkan dekat mana. So, saya akan klik sini. Saya akan right click. Saya akan, dia sama je. Okay, option yang tadi tu, dia ada kat sini. Anda right click. Dekat pen tool tadi. Ambil pen tools, right click dekat
pen line yang anda buat ni. Kemudian anda pergi dekat stroke pass. Saya ada klik stimulate pressure. So that's why tadi dia ada macam efek pen nipis, pen tebal kan. So dia nak simulate pressure lah, nak tunjukkan efek ada tekanan pen tu, mata pen tu. So saya off kan. Sebenarnya by default kalau anda tak ada usik apa-apa, dia akan untick sebenarnya. So saya akan tekan OK. Dan anda akan dapati saya punya curve tadi telah diisi dengan dengan brush. Okay, pen saya dah diisi dengan brush. So anda bezakan yang ni tadi dengan yang rough tadi saya off kan. So dengan yang tadi yang ni. Right, so dia tak berapa cantik lah. Ni kalau ambil markah pun tolak markah banyak. Tapi yang ni pun taklah secantik mana. Cuma just nak tunjuk dekat anda cara dia macam tu. Okay, cara dia macam tu. So anda boleh buat yang baru. Setelah anda pergi dekat pass ni balik, ambil pen. So anda boleh buat balik dekat sini satu. Dan kalau anda nak be precise pun boleh, nak pecahkan lagi. Mungkin kat sini satu. Alternate hole, klik untuk matikan. Sini satu. Sebelum anda pecahkan lagi tu, mungkin dia punya curve tu lebih orang kata cantik, kemas. Okay. Terpulang kepada kreativiti masing-masing. So tambah sini. Jangan lupa matikan. Okay, matikan. Dia ada certain part kita tak perlu matikan. Tapi nanti kalau ada keadaan macam tu, saya akan tunjuk. So untuk situasi ni kita kena matikan lah. Okay, mungkin dekat situ kena saya matikan. Dekat situ, alright. Dan sambung macam tu. Okay, dan macam tu. Okay, sudah settle. Anda pergi dekat pass ni, tekan je nombor 2 ni. Okay? Ada 2 bulatan nombor 2. So dapatlah anda punya curve yang yes, nampak tak? Right, so kalau anda nak buang pass ni, kalau nak buang anda klik sini, anda delete je. Okay. So dia tinggal brush saja. So anda boleh sambungkan lah. Nak sambungkan ni senang saja. Buat satu layer, ambil je brush yang biasa tu, buat je gaya lurus, tekan shift untuk dia maintain the straight line tu. Kemudian bawa ke sini, tekan Ctrl T. Oh sorry, anda kena klik yang ni ya. Ctrl T. Siap. Tak boleh. Mungkin saya kena Ctrl T. Okay, isu dia tadi, kenapa dia tak boleh, sebab kita punya word pass ni tadi masih ada maksudnya pen kita masih ada lagi. Lepas itu kita tadi buat 2 kan, tadi saya delete kat sini je. So ada lagi baki yang belah sini. Anda kena delete dulu, tarik dan bawa ke dustbin ni. Kemudian anda pergi layer, anda tambah layer, baru buat line straight tadi. Okay, ambil brush, buat straight line, kemudian ambil move tool, Ctrl T, baru anda boleh pusingkan dia. Okay, anda masuk situ. Okay, macam tu, tekan enter. Ctrl J untuk duplicate, ataupun boleh je pergi dekat layer ni, new, layer via copy, sama juga. Dia punya shortcut dia Ctrl J, bawa ke bawah. Kemudian disebabkan dia perspektif disebabkan dia perspektif, that's why dia tak sama apa yang berada di depan akan lebih besar, yang belakang akan lebih kecil. That's why anda tengok dia tak selari. Kecuali anda buat lukisan isometric, then it's fine. Okay, isometric dia akan sama, tapi kita real world dia ada perspektif. Itu nanti saya mungkin cerita lain topik lah berkaitan dengan isometric dengan perspektif. Okay, so nampak tak dia lebih kemas. Dan kalau anda nak padamkan ini pun boleh juga buat benda yang sama, padamkan je. Ini nama dia line Superman ataupun line X-ray. So untuk anda faham bahawa line ni dia berada di belah yang tak nampak lah. Okay, X-ray. Okay, seterusnya saya rasa anda boleh teruskan. Saya takkan tunjuk sampai habis. So anda boleh ulang benda yang sama sampailah depan So anda boleh trace dan cuba buat. Nanti kita akan sambung belajar
Untuk next video saya akan tunjuk macam mana nak gunakan satu apps tambahan ni untuk bantu anda faham ataupun bantu anda melukis, terutamanya kepada anda yang tak tahu ataupun lemah sangat melukis dan ingin nak melukis. Mudah-mudahan cara ni boleh bantulah. So anda boleh try, boleh cuba. Kita jumpa pada video yang akan datang. Jika anda suka video ni, subscribe, like dan share. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.